Just stampin last. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana bagi saya peluang untuk berucap dan membentang bajet 2015. Beberapa perkara yang saya ingin membawa perhatian terutamanya memandangkan terdapat peruntukan sebanyak 9.1 bilion kepada PDRM. Nombor satu, gejala jenayah yang begitu membimbangkan di Malaysia, dan pada masa ini saya ingin membawa perhatian kepada kawasan Kuching. Sejak bulan lepas, jika kita perhatikan surat khabar utama di Kuching, tanpa gagal terdapat jenayah-jenayah yang berlaku setiap hari. Di antaranya bukan jenayah kecil tapi yang membawa parang dan dijalankan pada waktu siang. Di dalam satu kes yang berlaku, wartawan pun kena rompak semasa menjalankan kerja untuk membuat laporan terhadap peningkatan jenayah di kawasan tersebut. Ini berlaku pada waktu siang. Bahkan 3 hari lalu, seorang lagi pemuda di mana Tuan pada waktu tengah hari diragut dengan parang. Kes di mana 2 orang pelatih doktor daripada Britain dibunuh, di mana penjenayah disyaki terlibat dalam sindiket dadah yang sangat berkuasa yang mendapat pemerhatian media global. Dan banyak lagi kes-kes yang berlaku. Kesemua ini bukan sahaja memburukkan nama baik Kuching dan PDRM, tetapi juga keyakinan rakyat terhadap PDRM. Terutamanya apabila kenyataan saya yang dipaparkan dalam akhbar utama pada 25 dan 26 September yang bertema Kuching a Hive of Criminal Activities dengan izin tidak disambut baik oleh pihak polis dan menafikan keadaan yang sebenarnya yang berlaku. Jadi soalannya, adakah pihak polis masih relevan dengan izin dalam memahami keadaan sebenar yang berlaku di Kuching? Saya mengalu-alukan pihak polis turun ke padang seperti kita, berpakaian seperti biasa supaya boleh mendekati orang ramai dan memahami keadaan yang sebenar yang berlaku, dan tahap kebimbangan rakyat di antara yang saya ingin menarik perhatian pihak polis pada hari ini adalah nombor 1, tahap ketulusan dan amanah polis di Sarawak. Saya mendasar supaya pasukan khas yang efektif diadakan supaya menjaga tahap ketulusan serta amanah dalam pasukan polis. Demi kebaikan pihak polis, saya harap pihak polis boleh menerima kritikan saya yang ikhlas hasil daripada pendekatan saya dengan rakan-rakan seperjuangan saya selama ini, iaitu pada pandangan rakyat ada segelintir pihak polis yang sebenarnya pecah amanah di mana mereka adalah ejen dalaman kepada sindiket-sindiket jenayah. Ada pula pecah amanah di mana penjenayah dilepaskan dengan penerimaan wang rasuah. Perkara ini banyak berlaku dan aduan terhadap dalamnya begitu mendadak sehingga ada yang menganggap pihak polis seumpama berpihak dengan pihak jenayah. Itulah saya nasihati pihak polis turun ke padang berpakaian biasa untuk mendapat pandangan sebenar. Kalau perlu saya boleh ikut sama. Tahap keyakinan begitu buruk sekali sehingga rakyat sekarang berganting bahu mengadakan night watch kerana tidak lagi percaya kepada keberkesanan pihak polis. Tanya kepada pihak rakyat. Sebagai bukti, dalam satu kes yang berlaku minggu lepas yang dikenalikan oleh rakan saya yang berhormat Bandar Kuching, seorang polis di Semarahan menerima 3,000 daripada perompak yang ditangkap oleh pengadu. Polis tersebut mendesak pengadu supaya melepaskan kes tersebut dan berkongsi hasil yang diterima, iaitu 1,500 seorang. Katanya dia masih perlu mengagihkan hasil tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Sungguh mengejutkan. Jadi kes kedua, minggu lepas juga yang dikenalikan oleh saya sendiri, mangsa diculik dan dimentak tebusan 30,000. Tanpa pengetahuannya, rakannya disibu membuat laporan polis apabila dia menelefon untuk meminjam duit semasa dalam pemerhatian penculik. Selepas beberapa minit kemudian, pihak penculik tahu akan laporan polis dibuat. Macam mana sejurus itu penculik bawa dia ke polis stesen Miri untuk menarik balik report. Dia terpaksa membuat demikian memandangkan polis di Miri seolah-olah bersebelahan dengan pihak jenayah. Apabila balik ke Kuching, sekali lagi dia membuat polis report di Kuching dan kes itu dituju ke Miri kepada officer yang sama. Dia diberitahu bahawa jika dia menegas nak buat laporan, dia akan di-charge membuat laporan palsu kerana sebelum ini dia pernah menarik balik report di Miri. Jelas, adakah pasukan kita di Sibu dan Miri telah dikompromi semasa saya membuat laporan bersama dia di Kuching, dan apabila pihak Kuching menelefon pihak Sibu dan Miri untuk mengetahui keadaan sebenarnya laporan yang dibuat oleh mangsa. Tak sampai 5 minit kemudian, pihak gangster menelefon mangsa serta keluarga mangsa tak kurang 20 kali. Jadi soalan dia, bagaimana ini boleh berlaku jika pihak polis sama ada di Sibu ataupun di Miri memberitahu gangster-gangster? Semasa diculik, gangster-gangster juga pernah memberitahu mangsa bahawa mereka telah merasuahi semua polis dan peninggalan haram mereka dilindungi polis. Adakah ini sebab utama kegiatan haram berlaku begitu berleluasa di Sarawak? Jadi jelas keadaan sebenarnya di bawah padang yang memberitahu mesej yang ketara kepada semua bahawa ada hubungan yang ketat di antara pihak polis dengan sindiket. Di antara aduan yang saya terima, pertama, pusat perjurian haram dikeliling sekolah menengah di Kuching. Soalannya, jika budak-budak tiada masalah pergi ke tempat tersebut, kenapa polis tidak dapat mencarinya? Kedua, ada kes di mana mesin-mesin dirampas tetapi rasuah diterima dan dikembalikan. This is just for a show dengan izin. Ketiga, mesin-mesin yang dirampas adalah sindiwara, di mana dia adalah mesin-mesin yang lama dan sebelum mereka tukar ke mesin baru,
Sindiwara. Mereka rampas, polis pergi rampas. Keempat, alasan-alasan di mana tiada bukti dan macam mana sindiket ini boleh memandamkan bukti adalah tidak munasabah kerana adalah tugas polis ataupun unit tindakan khas untuk membuat misi perangkap untuk mendapatkan bukti. Di mana cerit pintar kita di pasukan polis. Saya dengar, saya harap ini tidak benar. Terdapat 12 special branch dalam bilik pembicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika ini betul, kenapa mereka di situ? Lagi bagus kita bawa mereka ke Kuching untuk mengendalikan kes-kes yang melibatkan sindiket. Jadi tidak hairanlah Kuching sekarang seumpama Las Vegas penuh dengan kegiatan perjudian serta tempat pelacuran. Bukan saja kita ada mesin harimau, mesin kuda, sekarang kita juga ada mesin ikan. Lain kali the whole seafood will be on the menu dengan izin. Kes yang last kali yang penting juga. Kedua, tindakan terhadap syarikat-syarikat piramid seperti yang dibangkitkan oleh yang Muhammad Segambut, iaitu kes syarikat Global Peace Loving Family GPLF. Adakah kerajaan akan membuat tindakan yang lebih tegas terhadap syarikat sebegini sebelum ianya mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada rakyat kita, terutamanya wagak emas kita? Syarikat GPLF telah pun disenarai hitam oleh Bank Negara. GPLF amat mencuriga kerana menjadikan pulangan lumayan dalam tempoh singkat. Sekiranya orang ramai menjadi ahli dengan jumlah lebih kurang 3,000. Ada kalangan ahli dijanjikan pulangan lebih kurang 56,000 dalam masa 2 tahun. Ada pula produk mereka SKR yang hanya berjumlah hanya kos member 4,500 dan dijanji pulangan 45,000 hingga 900,000. Mereka mendakwa terdapat sekurang-kurangnya 20,000 ahli. Jadi dengan pengiraan yuran minimum 3,000, sekurang-kurangnya 60 million telah pun diterima oleh mereka. Kes ini akan mempunyai kesan yang besar di Sarawak kerana setahu saya terdapat 9 pejabat di Sarawak. Salah seorang pengarah, Ricky Nathaniel, mendakwa adalah daripada International Court of Justice ICJ, di mana adalah tidak benar kerana saya telah pun menulis surat dan mendapat pengesahan daripada ICJ. Mereka juga terlibat dalam kes mengisytiharkan Raja Noor Shah Raja Tuah sebagai Raja Melaka dan mendakwa mendapat isytiharan daripada ICJ, di mana ICJ telah pun menafikan akhir kata. Mereka juga mendakwa mendapat anugerah The Asia Honesty Award. Laman official yang menganugerahkan mereka adalah www.aeef.com.my. Apakah syarikat ini? Apakah guideline yang mereka gunakan untuk memberi anugerah? Saya hairan kenapa anugerah yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang disenaraikan terdapat banyak yang disenarai hitam oleh Bank Negara. Laman tersebut juga mengelirukan kerana bersamaan dengan Honesty Award Asia ataupun di antaranya Chris Award yang berlaman web www.honestyaward.asia. Pengeliruan ini digunakan untuk menipu lagi banyak mangsa dan kerajaan patut mengambil tindakan segera supaya ratusan milion duit rakyat tidak hilang oleh penjenayah-penjenayah seumpama ini. Telah pun banyak mangsa yang datang mengadu tetapi tidak berani membuat polis report kerana takut akan kehilangan duit mereka. Terima kasih Datuk Yang Dipertuan. Baiklah, ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 3 November 2014.